Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi tajuk kita, kemahiran proses sains. Tajuk kali ini ialah mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Jadi, bagaimana cara menulis definisi secara operasi? Okey, di sini saya ada bagi sedikit kata kunci ya. Kata kunci DSO, definisi secara operasi. Okey, bagaimana nak tulis definisi secara operasi? Jadi, mula sekali murid tulis kembali definisi secara operasi bagi. Okey, apakah maksud istilah? Istilah ini merujuk kepada soalan yang murid dapat. Dia bergantung kepada soalan. Okey, kemudian ialah murid nyatakan operasi berkaitan dengan pembeli ubah bergerak balas. Okey, kita tengok bagaimana cara tulisnya. Okey, kita tengok pada soalan ini ya. Okey, apakah definisi secara operasi bagi masa gula melarut? Jadi istilah yang dimasukkan pada soalan ini ialah masa gula melarut. Okey, jadi bagaimana cara nak tulis? Okey, contohnya soalan ni ialah apakah definisi secara operasi bagi bahan neutral? Okey, tengok sini, bahan neutral. Okey, soalan, bagaimana kita nak jawab? Okey, cara dia ialah kita salin balik definisi secara operasi bagi bahan neutral ialah bahan yang tidak dapat menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah atau kertas litmus merah kepada biru. Saya harap murid faham mengenai tajuk definisi secara operasi ini. Jika tidak faham, boleh tanya saya bila-bila masa. Okey, nak sambung sikit lagi ya. Okey, bagaimana menjawab soalan jika bertanya tentang corak? Ingat, bila soalan, kalau kata kuncinya corak ataupun pola, jawapannya ada 3 saja. Tengok kepada soalan. Okay, sama ada menaik, menurun atau sekata. Okay, tengok sini, contoh di sini ya. Okay, kita tengok pola yang ada pada graf. Okay, graf ini menurun dan menaik. Graf kedua menaik dan sekata. Graf ketiga menurun, sekata dan menaik. Okey, kita tengok contoh soalan di sini ya. Okey, tengok soalan di sini. Nyatakan pola perubahan bagi bilangan haiwan P dalam graf di atas. Jadi jawapannya tak perlu tulis macam-macam yang lain, hanya ikut nota yang saya bagi tadi, tulis saja menurun dan menaik. Okey, bagi soalan ini pula, nyatakan pola perubahan bagi berat tangkapan ikan dalam graf di atas. Jadi jawapannya menaik, menurun dan mendatar. Okey, dan yang terakhir untuk kali ini berkaitan dengan inference.
Okey, tengok sini ya. Saya nak ajar sikit cara tulis inferen. Inferen ini maksudnya kita menyatakan sebab berdasarkan pemerhatian. Okey, contohnya di sini, manusia terapung di bulan. Itu adalah pemerhatian. Jadi apakah inferennya? Kerana di bulan kurang tarikan graviti. Okey, tengok sini pemerhatian. Okey, apakah pemerhatian yang kedua? Tiada bayang terbentuk apabila objek X digunakan. Jadi, bagaimana menjawab inference? Kita mencari sebab. Okey, kena mula dengan perkataan kerana. Kerana objek X adalah bahan lut sinar. Okey, tengok yang ketiga ya. Tubuhan Z mati. Itu adalah pemerhatian. Jadi, inferennya, cara tulis kena mulakan dengan perkataan kerana. Kerana tubuhan Z tidak mendapat air. Okey, kita tengok lagi. Tulisan hitam tu adalah pemerhatian. Bentuk X boleh menampung lebih banyak buku berbanding bentuk Y dan Z. Jadi, apakah inference? Kerana bentuk X paling kukuh. Okey, tengok ya yang terakhir. Bola besi tidak dapat melepasi gelung kerana bola besi tidak dapat melepasi gelung selepas dipanaskan. Okey, itu adalah pemerhatian. Jadi apakah inference-nya? Inference ia berkena mula dengan perkataan kerana. Kerana bola besi mengembang apabila dipanaskan. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.